Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar sirah tajuk membangun negara Islam. Okay, kita tengok bagaimana sirah pada zaman Nabi. Nabi membina sebuah negara yang berasaskan syariat Islam. Okay, InsyaAllah hasil pembelajaran hari ini kita akan dapat mempelajari pembangunan negara Islam berasaskan pembinaan masjid. Maksudnya, apa yang Nabi buat mula-mula nak bina negara Islam adalah dengan membina masjid. Kita tengok apa fungsi masjid tu, apa maksud masjid dan apa kegunaan masjid tu terhadap pembangunan negara Islam. Okey, kita tengok kepada mukadimah. Okey, setibanya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, baginda dapati masyarakat di Madinah terdiri daripada pelbagai kaum. Dapat membina sebuah negara Islam yang aman dan maju, masyarakat Madinah perlu disatukan. Nabi Muhammad SAW menyusun pelbagai strategi bagi membolehkan semua penduduk Madinah bersatu padu dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Nabi Muhammad meletakkan asas-asas masyarakat yang kemas dan teratur untuk mewujudkan pembangunan negara Islam. Antaranya ialah yang pertama adalah pembinaan masjid. Okey. Mula-mula Nabi berhijrah ke Madinah ni, dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah ni, Nabi dapati penduduk Madinah ni banyak kaum. Macam Malaysia. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Kat sana pun lebih kurang. Ada banyak kaum. Jadi nak bangunkan sebuah negara ni, semua masyarakat perlu bersatu padu. Jadi, Nabi fikir macam mana nak satukan kaum-kaum yang ada dekat Madinah ni. Lalu, strategi yang pertama Nabi adalah dengan membina masjid. Okey. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam dengan membina masjid. Peranan masjid sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Okey, kenapa Nabi bina masjid? Sebab asas utama yang kukuh dalam pembangunan masyarakat dan negara dengan membina masjid. Maksudnya, apabila masjid ni terbina, maka kita boleh kukuhkan pembangunan masyarakat. Maksudnya, masyarakat boleh berkumpul, ada tempat untuk berkumpul, iaitu di masjid. Okay, kita pergi ke masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, masjid apa yang pertama sekali dibina oleh Nabi Muhammad? Okay, semasa dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tiba di suatu tempat yang bernama Quba yang terletak di Madinah. Peristiwa itu berlaku pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Okay. Apabila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tiba dekat Madinah tu, Nabi tiba di tempat yang bernama Quba. Quba ni nama tempat. Jadi di situlah Nabi mula membina masjid. Masjid yang pertama dibina adalah Masjid Quba. Ingat tu. Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba yang dibina pada 8 Rabiul Awal. Okey. Baginda berhenti di Quba selama 4 hari. Okay, Nabi berhenti di Quba ni selama 4 hari. Baginda telah mendirikan sebuah masjid dan bersembahyang di dalamnya. Nabi bina masjid dan solat dalamnya. Dulu bukan masjid batu-batu, ada kubah semua. Nabi bina guna batang tamar je. Guna pelepah tamar tu sebagai bumbung. Memang masjid ringkas saja. Okey, masjid itu diberi nama Masjid Quba sempena nama tempat tersebut. Maka masjid itu dinama Masjid Quba sebab tempat di situ nama Quba. Masjid Quba ialah masjid pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW atas dasar takwa. Maksudnya
Masjid itu terbina atas dasar takwa kepada Allah. Okey. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Surah Azim, surah Taubah ayat 108. Maksud dia, sesungguhnya masjid, yakni masjid Quba yang engkau bina, iaitu Allah tuju kepada Nabi Muhammad tu, yang telah didiri atas dasar takwa kepada Allah. Okay, boleh. Ingat, masjid yang pertama dibina oleh Nabi adalah Masjid Quba atas dasar takwa. Okay, kita pergi ke seterusnya. Masjid utama dalam Islam. Kita pergi kepada masjid-masjid utama dalam Islam. Ingat, masjid apa yang penting dalam Islam? Ada 3. Kena ingat. Okay, kita pergi satu-satu. Terdapat 3 masjid yang utama di dalam Islam. Masjid tersebut ialah yang pertama, yang ranking pertama adalah Masjidil Haram. Masjid Haram. Masjid Haram ni terletak di Mekah. Tempat kita buat tawaf semua tu adalah Masjidil Haram. Itu di Mekah. Masjid Al-Haram adalah tempat suci yang pertama dalam Islam. Ranking yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah. Masjid ini terletak di Mekah Mukarramah. Dia juga dipanggil Baitullah Al-Haram. Okay, nama lain bagi Masjidil Haram ni adalah Baitullah Al-Haram. Kalau orang lain sebut Baitullah Al-Haram, kita kena faham. Itu adalah Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Okay, masjid inilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Nabi Ismail. Okay. Kat Masjidil Haram ni adalah ada Kaabah tu yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan anak dia Nabi Ismail. Kaabah ini adalah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Okay, kita solat berkiblatkan Kaabah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maksud dia, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Okay, settle. Masjid yang pertama dalam Islam adalah Masjidil Haram ataupun Baitullah di Mekah. Okay, kita pergi masjid yang kedua pula, iaitu Masjid Nabawi. Okay, Masjid Nabawi terletak di Madinah. Maksud Masjid Nabawi adalah Masjid Nabi. Okay, Masjid Nabawi merupakan tempat suci yang kedua dalam Islam. Okay, ranking pertama Masjid Al-Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid ini terletak di Madinah Munawwarah. Dia juga dikenali sebagai Masjid Nabi. Kalau orang sebut Masjid Nabi, kita kena faham itu adalah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Dia didirikan oleh Nabi Muhammad SAW secara gotong royong, maksudnya secara beramai-ramai. Okey, yang kedua, Masjid Nabawi dibina di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Nabi Muhammad daripada 2 orang anak yatim, Sahli bin dan Suhaib bin Amru. Pada asalnya, tanah itu digunakan untuk mereka sebagai tempat menjemur kurma. Maksudnya, tapak asal Masjid Nabawi adalah tempat menjemur kurma yang dimiliki oleh Sahli dan Suhaib bin Amru. Okay, kelebihan masjid ini dinyatakan oleh Nabi melalui sabdanya. Ini adalah sabda Nabi. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salati fi Masjidil Haram mi'atul alfin salatan wa salatun fi masjidi alfu salati wa fil baitil muqaddis qamtu mi'atin salati. Maksudnya, daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay. Nabi bagi tahu pahala sekali solat di Masjidil Haram ni, masjid yang pertama ni, adalah 100,000 kali solat di tempat lain. Maksudnya
kalau kita solat dekat Malaysia ni dapat contoh 1 pahala, tapi kalau kita solat dekat Masjidil Haram di Mekah ni kita dapat 100,000 kali pahala. Faham? Okey. Pahala sekali solat di masjidku, maksudnya Masjid Nabi, Masjid Nabawi ni, Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat di tempat lain. Faham? Kalau kita solat kat Malaysia dapat 1 pahala, dekat Masjid Nabawi 1000. Kalau dekat Mekah 100,000, dekat Masjid Nabawi 1000. Okey, yang ketiga pula, pahala sekali solat di Masjid Al-Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa, sama 500 kali solat di tempat lain. Okey, ini adalah masjid yang ketiga dalam Islam. Okey, kata. Maksudnya kalau kita solat di Mekah dapat 100,000 pahala, kalau solat di Masjid Nabawi dapat 1000, kalau solat di Masjid Al-Aqsa dapat 500 kali pahala. Okey, seterusnya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Yang kecoh-kecoh hari tu. Di Masjid Al-Aqsa terletak di mana? Di Palestin. Sebab apa kecoh? Sebab apa? Israel nak serang Masjid Al-Aqsa. Jadi orang-orang Palestin mempertahankan Masjid Al-Aqsa sebab ini adalah masjid ketiga terpenting dalam Islam. Okey, kita tengok. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci yang ketiga dalam Islam. Masjid ini terletak di Palestin. Ia juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Okey, nak bagi tahu, sebelum kita solat menghadap Kaabah ni, dulu kita solat adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama orang Islam. Kemudian barulah diubah oleh Allah untuk menghadap Kaabah. Okey, yang kedua, Masjid Al-Aqsa adalah tempat persinggahan Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi daripada Mekah, Masjidil Haram ke Palestin. Barulah Nabi dari Palestin tu, dari Masjid Al-Aqsa ni, barulah Nabi ke Sidratul Muntaha, iaitu langit Allah. Itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca maksud dia. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Dah. Terima kasih. Maksudnya Masjid Aqsa adalah tempat persinggahan Nabi untuk naik ke langit Allah, untuk menerima solat. Isra' Mi'raj ni peristiwa yang di mana Nabi terima solat tu. Ya, Allah dah cerita siap-siap dah dalam Al-Quran, surah Al-Isra' ayat yang pertama. Okey, settle. Masjid yang terpenting, yang utama dalam Islam ada 3. Yang pertama, Masjid Haram, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Okey, settle untuk masjid. Kita tengok apa peranan masjid dalam Islam pula. Okay, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadat, syariah, muamalat, siasah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Okey, antara peranan masjid yang pertama adalah masjid sebagai pusat ibadat. Maksudnya pusat tempat kita beribadat kepada Allah. Contoh, apa aktiviti yang kita buat sebagai pusat ibadat adalah kita solat 5 waktu, tempat kita baca Al-Quran, tempat kita beriktikaf dan tempat kita untuk berzikir. Umat Islam akan bertemu setiap hari ketika mengerjakan solat 5 waktu. Pada setiap minggu, umat Islam akan berjumpa untuk menunaikan solat Jumaat. Demikian juga, umat Islam akan berkumpul setahun sekali bagi menunaikan solat Aidilfitri dan Aidiladha. Maksudnya, peranan yang pertama, masjid adalah sebagai pusat ibadat, beribadat kepada Allah. Okey, yang kedua adalah masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Okey, pada zaman Nabi Muhammad SAW,
umat Islam berkumpul di masjid membincangkan pelbagai aktiviti masyarakat seperti menyelesaikan masalah rumah tangga. Yang kedua adalah memupuk perpaduan umat. Yang ketiga, merancang, menyediakan pelbagai aktiviti untuk berkaitan dengan negara. Maksudnya, kalau ada meeting apa-apa dekat berkaitan nak urus negara, masjid adalah tempat untuk masyarakat itu berkumpul. Yang pertama adalah pusat ibadat. Yang kedua adalah pusat kemasyarakatan. Okey, yang ketiga pula, peranan masjid adalah sebagai pusat pendidikan dan pentadbiran ilmu pengetahuan. Okey, masjid berfungsi sebagai tempat menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai, sama ada ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Nabi Muhammad pernah menerima wahyu ketika berada di dalam masjid. Okey, yang ketiga adalah sebagai pusat pendidikan dan pentadbiran ilmu pengetahuan. Maksudnya apa-apa kuliah ataupun majlis agama, ceramah ke, mesti kita buat kat masjid kan. Itulah adalah fungsi yang ketiga. Okey, yang keempat adalah sebagai pusat ekonomi. Maksud dia, Nabi Muhammad menjadikan masjid ni sebagai tempat pengurusan ekonomi seperti pengurusan dan pentadbiran zakat, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf, pengurusan dan pentadbiran jizyah iaitu cukai. Yang keempat adalah pengurusan pentadbiran ghanimah, rampasan perang. Maksudnya yang keempat adalah masjid ni juga sebagai tempat orang nak bayar zakat, nak urus harta wakaf, nak bayar cukai, nak agihkan ghanimah, iaitu rampasan perang. Okay, yang kelima pula, masjid sebagai pusat politik, iaitu siasah. Siasah ni dalam bahasa Arab maksud dia politik. Okay, nak berpolitik pun Nabi gunakan masjid. Okay, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat bermesyuarat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan negara seperti merancang strategi peperangan. Apabila nak berperang apa ya, Nabi semua dan sahabat berkumpul di masjid. Itu adalah maksud siasah, iaitu politik pada zaman Nabi. Okay, yang keenam adalah masjid sebagai pusat seni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid dijadikan tempat untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan qasidah. Qasidah ni nasyid. Okay, maksudnya tempat buat kesenian. Maksudnya kalau ada pertandingan khatam Al-Quran ke, pertandingan hafaz Al-Quran ke, ataupun pertandingan qasidah dibuatkan di masjid. Okay, yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam dari zaman Nabi hinggalah ke hari ini. Maksudnya masjid ni kan tempat orang Islam berkumpul. Jadi apabila semua umat Islam berkumpul ni, jadi itulah lambang perpaduan umat Islam. Maksudnya tak kira warna kulit, bangsa apa pun, walaupun kalau atas dasar nama Islam, semua berkumpul di masjid. Sudah tidak? Okay, itu saja tajuk pembangunan negara Islam. Okay, ada kuis. Ada kuis ke? Ada. Okay. Ya tu. Okay, itu saja untuk tajuk membangun negara Islam. Okay.